Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua uh, pelajar baru UPM untuk sesi kemasukan tahun 2021 ini. Saya Muhammad Iqbal Saripan, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa, yang mana saya juga adalah merupakan profesor di dalam bidang di dalam Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi di Fakulti Kejuruteraan. Jadi mungkin ada antara saudara-saudari ini yang merupakan pelajar untuk Fakulti Kejuruteraan, maka insya-Allah kita akan jumpalah nanti di fakulti, ya. Saya akan membuat sedikit perkongsian pengalaman dan juga mungkin daripada segi expectation universiti kepada saudara-saudari yang selepas ini saudara-saudari akan menghabiskan banyak masa saudara-saudari, yang mana program yang akan berjalan selama 3 tahun setengah atau 4 tahun. Maknanya ini adalah merupakan satu bab baru dalam kehidupan saudara-saudari. Sebelum ni saudara-saudari berada di alam sekolahan, ya. Dan kemudian ada yang ke tingkatan 6, ada yang ke matrikulasi, ada yang ke asasi, dan kini saudara-saudari merupakan pelajar baru untuk program bachelor di UPM. Dan ada banyak perkara yang saudara-saudari mungkin telah terbiasa untuk lakukan sebelum ini di peringkat sekolah, ya, ataupun peringkat pengajian yang berbeza, yang mana akan ada banyak perubahan yang saudara-saudari perlu lakukan untuk memastikan bahawa saudara-saudari boleh untuk berjaya menempuhi 3 tahun setengah atau 4 tahun atau untuk program perubatan dan perubatan vet, 5 tahun. Jadi ada banyak perkara yang saudara-saudari perlu lakukan, ada banyak cabaran-cabaran, dan kebanyakan cabaran-cabaran ini sebenarnya akan mematangkan saudara-saudari, menjadikan saudara-saudari sebagai seorang insan yang telah bersedia untuk melangkah ke alam pekerjaan. Saudara-saudari boleh melihat universiti ini sebagai, kalau kita katakanlah satu kilang, ya, yang mana universiti ini satu kilang untuk memproses dan mengeluarkan produk, yang mana produk dalam konteks kita sebagai universiti ini adalah saudara-saudari sendiri, ya. Jadi kita bukakan sebesar-besar peluang untuk saudara-saudari belajar banyak perkara di dalam universiti ini yang seterusnya membolehkan saudara-saudari menjadi seorang yang telah bersedia menempuhi alam pekerjaan kelak. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua kerana saudara-saudari telah menerima tawaran daripada UPM dan telah mendaftar, ya, untuk bersama-sama dengan kita dalam Minggu Perkasa Putra kali ini. UPM adalah merupakan sebuah universiti yang tiap-tiap tahun kita mempunyai bilangan permohonan yang sangat banyak. Jadi keberadaan saudara-saudari di dalam UPM ini adalah merupakan satu kejayaan yang boleh dikongsi bersama dengan ibu bapa, ya, yang boleh dikongsi bersama dengan ahli keluarga dan sebagainya, yang mana dalam pemilihan, ya, yang sangat kompetitif ini saudara-saudari telah berjaya mendapat tempat di UPM. Memang selalunya kita mendapat permohonan, ya, berkali-kali ganda daripada apa yang kita mampu untuk tawarkan, dan kita bukan sengaja untuk menghadkan penawaran ini, tetapi memandangkan seperti yang saya katakan awal tadi bahawa universiti merupakan kilang. Jadi bila kita kata nak menghasilkan graduan, ya, memproses saudara-saudari menjadi graduan yang berjaya, pemprosesan itu sendiri perlulah melalui satu pemprosesan yang mempunyai kualiti. Dan di sini
semakan kualiti tersebut kita namakan, kalau dalam konteks akademik ni kita namakan sebagai akreditasi. Dan dalam memastikan bahawa semua program yang saudara-saudari ceburi atau yang akan ikuti ini adalah mempunyai program yang berakreditasi, maka kita perlu mengekalkan sejumlah bilangan pelajar yang ditetapkan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang akan berlaku kelak adalah satu proses yang berkualiti. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua, dan ramai yang menyatakan bahawa tempoh sewaktu universiti ini adalah tempoh untuk berbulan madu. Dan saya ingin nyatakan bahawa saya sendiri juga telah mengikuti program bachelor, ya, dan saya sendiri juga mungkin pada peringkat awalnya beranggapan sedemikian, tetapi sebenarnya tanggapan itu adalah salah. Saudara-saudari berada di universiti ini selama 3.5 atau 4 tahun atau 5 tahun, dan tempoh inilah yang kita kata tadi 3.5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi tempoh inilah yang akan menentukan kehidupan lagi 30-40 tahun, ya, dalam atau di masa hadapan untuk saudara-saudari. Tempoh 3 hingga 5 tahun inilah yang akan menentukan nanti saudara-saudari akan menjadi apa. Adakah boleh mencapai cita-cita dalam masa yang akan datang. Jadi maknanya kalau kita katakanlah kita dalam bentuk pelaburan, inilah masanya untuk kita laburkan usaha kita laburkan keringat kita laburkan masa kita supaya kita dapat mengutip hasil pelaburan tersebut setelah kita berjaya kelak. Ya. Dan kalau kita tengok dalam slide ni, ya, ini adalah merupakan memandangkan saudara-saudari tak dapat nak berdaftar secara fizikal, ya. Tapi saya, untuk sesiapa yang belum menjejakkan kaki lagi ke UPM, ini adalah merupakan satu padang atau foyer indah di hadapan Dewan Besar yang kita ada sculpture We Love UPM, dan ini adalah tempat yang mana saban tahun graduan-graduan kita yang telah mendapat segulung ijazah sewaktu convocation akan tertumpu ke tempat ini untuk mengambil gambar. Jadi saya mengharapkan dan saya berdoa supaya saudara-saudari tetapkan dalam hati dalam tempoh 3.5 tahun ke 5 tahun ini akan berjaya dalam pengajian saudara-saudari, dan kemudian nanti akan menggenggam segulung ijazah dan beradalah di foyer ini untuk mengabadikan gambar kenangan saudara-saudari bersama dengan keluarga yang tersayang. Ya. Jadi apabila kita memulakan satu perkara, kita juga kena bersedia untuk menetapkan objektif. Kita kena ada satu objektif yang jelas. Jadi masuk UPM ni, objektifnya bukan untuk mencari pasangan, ya. Objektifnya bukan untuk berbulan madu. Objektifnya bukan untuk berbangga dengan status sebagai pelajar universiti, tapi objektifnya kena jelas, iaitu untuk menjadi graduan, menggenggam segulung ijazah untuk program yang saudara-saudari telah berdaftar. Ya. Dan dengan segulung ijazah itu nanti saudara-saudari akan gunakan untuk mendapat pekerjaan, dan seterusnya dengan hasil rezeki pekerjaan tersebut saudara-saudari akan dapat untuk memberikan sedikit sumbangan kepada, atau sebanyak sumbangan, ya, kepada ibu bapa yang tercinta, kepada ahli keluarga, kepada masyarakat yang memerlukan, ya. Dan itulah mungkin impak yang ada atas apa yang saudara-saudari laburkan dalam tempoh masa 3.5 tahun ke 5 tahun ini. Ya. Jadi mengapa saudara-saudari di sini, ya, sebagai satu jambatan menjadi program ijazah itu yang saya nyatakan tadi, objektif kena jelas. Jadi dalam kita untuk mendapatkan ijazah tersebut, dalam kita menjadi seorang graduan yang berjaya ini, kita perlulah yang pertamanya mendapatkan ilmu pengetahuan.
Yang ini memang saya kira semua orang dah biasa mendapatkan ilmu pengetahuan, belajar daripada buku, belajar daripada pensyarah, ya. Tapi ada banyak perkara tambahan yang mana setakat ilmu yang berada dalam otak kita saja tidak cukup. Jadi kita perlu juga untuk menambahkan kemahiran-kemahiran dalam bidang dan kemahiran-kemahiran insaniah, dan juga untuk berfikir secara inovatif dan kreatif ke arah menjadikan diri saudara-saudari ini mempunyai ciri keusahawanan. Ini adalah merupakan satu konteks penambahan nilai diri. Jadi bila kita nanti berhadapan dengan bakal majikan, bakal majikan akan melihat transkrip, okey, first class, okey, second class apa, okey, second class lower. Tapi apakah yang akan dinilai yang lebih besar daripada nombor-nombor CGPA tersebut adalah nilai tambahan yang saudara-saudari boleh bagi berbanding dengan seseorang yang juga datang ke sesi temuduga tersebut. Untuk mendapat perbezaan 0.01 dalam CGPA, katakanlah seseorang tu mendapat 3.47, seorang lagi mendapat 3.46. Di mata bakal majikan, dua number ni adalah sama, setakat beza 0.01. Tapi kalau orang yang mendapat 3.46 tersebut boleh menunjukkan ciri-ciri nilai diri yang lebih tinggi, sebagai contohnya mempunyai keyakinan diri semasa berkomunikasi ataupun boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik, maka seorang bakal majikan akan cenderung untuk menerima 3.46 itu berbanding dengan seorang graduan yang mendapat 3.47. Dan tidak mustahil juga kalau sekiranya ada seorang graduan yang mendapat 3.0 berbanding dengan 3.3, beza 0.3. Tadi contoh yang pertama saya bagi 0.01, ini contoh kedua 0.3, banyak beza. Tapi kalau yang mendapat CGPA 3.0 mempunyai kebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik, berkeyakinan, berjaya menunjukkan atau menonjolkan fikiran yang kreatif dan inovatif, boleh bergaul, boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi pengikut yang baik, tak mustahil seorang bakal majikan akan menggaji pekerja yang mendapat 3.0 berbanding dengan 3.3. Ini adalah merupakan satu fakta yang kita kena sama-sama terima. Apakah bentuk nilai tambahan yang kita boleh letak dalam diri kita? Dan akhirnya nanti semua perkara tersebut akan menjurus kepada kita menjadi orang yang berguna kepada negara. Saudara-saudari, sistem pengajaran dan pembelajarannya, teaching and learning, yang telah saudara-saudari ikuti di sekolah ataupun di pusat asasi matrikulasi, adalah merupakan kaedah yang berbeza dengan apa yang saudara-saudari akan belajar di universiti. Di universiti, kita memberikan sepenuh flexibility kepada saudara-saudari untuk mendapatkan ilmu daripada pelbagai sumber, dan akan ada terutamanya semester ni, kita mulakan kelas kita secara online. Jadi maknanya banyak sumber-sumber daripada internet yang kita boleh gunakan. Pensyarah bukan guru. Maka pensyarah akan bertindak lebih sebagai seorang pemudah cara, facilitator, berbanding dengan mengamalkan cara suapan, spoon feeding kepada saudara-saudari. Pensyarah tidak akan memberikan lagi sebagai contohnya latihan matematik yang banyak, homework yang banyak kepada saudara-saudari untuk buat, dan mesti buat, siapkan malam ni, besok hantar untuk
tanda oleh pensyarah, tak ada. Kita tak akan ada homework. Yang kita akan ada adalah tugasan, dan setiap tugasan akan diberikan markah. Jadi pembelajaran di universiti ni kebanyakannya bergantung kepada diri sendiri. Kalau ada yang, sebab tu saya katakan tadi, objektif kena jelas. Kalau ada yang datang nak berbulan madu, terutamanya yang mungkin datang daripada sekolah berasrama, sama ada datang daripada sekolah berasrama atau datang daripada sekolah tidak berasrama, kedua-duanya mempunyai cabaran. Percayalah saya, berdasarkan kepada pengalaman yang kita telah dapat di peringkat universiti, pelajar yang datang daripada sekolah berasrama, cabarannya adalah untuk mengatur masa. Memang sewaktu di sekolah saudara-saudari telah mengatur masa saudara-saudari dengan baik, tapi sebenarnya itu adalah diatur, bukannya mengatur. Di universiti, saudara-saudari mempunyai tempoh masa flexibility yang luas. Ada yang mungkin nak main game online sampai pukul 2-3 pagi. Tak ada siapa yang akan halang. Kalau berada di kolej kediaman lah nanti. Kalau sekarang saudara-saudari di rumah, mungkin ibu bapa akan tanya pukul 12 kenapa tak bangun lagi. Tapi nanti bila kita masuk semula ke kolej kediaman, tiada siapa yang akan halang. Maka saudara-saudari perlu belajar untuk mengatur masa saudara-saudari, untuk mengurus masa saudara-saudari. Ini kita dapat lihat banyak kali pelajar-pelajar daripada sekolah berasrama bila masuk ke universiti tidak berjaya untuk mengurus masa dengan baik. Ini cabaran. Cabaran untuk pelajar yang datang daripada sekolah harian pula adalah untuk membentuk keyakinan diri, untuk tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Sebab dah biasa duduk di rumah sebelum ni. Baju dibasuh oleh ibu bapa, makan diatur, balik rumah tengah hari daripada sekolah, makanan dah ada. Ataupun kalau tak ada pun ibu bapa dah readykan, dah belikan food panda, ready je tunggu sampai. Bila masuk ke universiti, pengalaman akan berbeza. Kalau saudara-saudari tak beli sendiri, memang saudara-saudari yang kelaparan. Kalau saudara-saudari tak basuh baju sendiri, memang saudara-saudari lah yang akan busuk. Jadi ini adalah merupakan satu perbezaan yang sangat besar antara kehidupan sebelum masuk ke universiti dengan selepas masuk ke universiti. Mungkinlah ada antara saudara-saudari yang mungkin mak bapak tinggal dekat, yang mungkin rasa okey, hujung minggu boleh hantar baju kat mak bapak. Tapi macam saya katakan tadi, universiti ini adalah merupakan tempat saudara-saudari untuk menjadi seorang graduan yang bersedia untuk bekerja, mematangkan saudara-saudari. Jadi saudara-saudari kena ambil ini sebagai satu tanggungjawab besar, bahawa di UPM inilah tempat untuk saudara-saudari berubah daripada seorang kanak-kanak di sekolah rendah kepada seorang remaja di sekolah menengah, dan sekarang kepada seorang dewasa di universiti. Jadi saya sangat tidak galakkanlah kalau saudara-saudari masih lagi terpaksa bergantung kepada ibu bapa, kerana ini akan merencatkan pertumbuhan saudara-saudari untuk bergerak daripada seorang remaja kepada seorang dewasa. Gunakan peluang ini. Gunakan peluang ini untuk mencuba sesuatu yang baru. Gunakan peluang ini untuk membuat keputusan bagi diri saudara-saudari. Dan bersedia untuk sebarang implikasi kepada keputusan saudara-saudara. Di UPM ini dalam konteks akademik, kita sebenarnya telah mempunyai apa yang kita panggil sebagai pembelajaran teradun, bahasa Inggerisnya blended learning. Sekarang ni waktu COVID, jadi untuk waktu COVID setengah program akan dijalankan sepenuhnya online untuk semester ini. Jadi maknanya setengah daripada saudara-saudari akan hanya kembali ke kampus pada awal tahun hadapan untuk kemasukan semester baru, dan setengah daripada saudara-saudari, saya memang dah ada list program mana dan tahun mana, tapi kita masih lagi belum dapat untuk mengeluarkan list tersebut.
kerana masih lagi bergantung kepada situasi COVID semasa. Tapi kalau situasi COVID semasa ini bertambah baik, ada setengah program terutamanya yang memerlukan hands-on, kita akan benarkan saudara-saudari untuk ke kampus bermula pada satu tempoh, satu waktu yang akan ditetapkan berdasarkan kepada situasi semasa COVID. Jadi apa yang nak saya kaitkan dengan pembelajaran teradun ini adalah pembelajaran teradun merupakan satu proses pembelajaran yang kita campurkan antara pembelajaran secara online dan pembelajaran secara face to face. Walaupun nanti selepas COVID ini tamat, katakanlah kita doakan hopefully by 1 or 2 months program ataupun situasi COVID ini bertambah baik, jadi pada semester hadapan semua dapat kembali ke kampus. Walaupun begitu, Senat UPM telah membenarkan setiap kelas untuk membuat sehingga 7 minggu secara online. Kita ada jumlah 14 minggu keseluruhan pembelajaran, jadi 7 minggu dibenarkan juga secara online. Jadi yang ni saya katakan ni untuk semester akan datang kalau tak ada isu COVID. Sebab bila kita ada isu COVID sekarang ni, kita buat dalam keseluruhan online. Jadi yang ni adalah satu situasi yang luar biasa, yang tidak berlaku setiap masa. Tapi kalau kita kata dalam tempoh biasa, kalau semester hadapan dah kembali kepada norma yang lama, kita sebenarnya masih mempunyai norma yang baru yang kita telah perkenalkan di UPM, iaitu pembelajaran online boleh dijalankan sehingga 7 minggu. Jadi saudara-saudari akan masih lagi mendapati bahawa akan ada kelas-kelas yang masih lagi ada online. Jadi maknanya kita kena sentiasa bersedia untuk menerima pembelajaran secara online. Jadi ada banyak kelebihan pembelajaran secara online ni, terutamanya saya nak simpulkan saja secara keseluruhan. Terutamanya saudara-saudari akan dapati bahawa akan ada lebih banyak sumber. Jadi ada satu sumber yang unlimited, yang tidak terhingga. Google saja boleh dapat. Itulah pembelajaran pada masa ini. Jadi kita di peringkat universiti, kita hanya akan mengajar saudara-saudari body of knowledge, apa yang perlu dicari, dan kemudiannya saudara-saudari boleh mendapat ilmu yang lebih banyak hasil daripada tunjuk ajar pensyarah dan sumber di bahan rujukan lain seperti di internet. Jadi that's why kita memperkenalkan pembelajaran teradun, blended learning di universiti. Selain daripada itu, UPM juga mempunyai open online courses yang kita jenamakan sebagai Putra, Massive Open Online Courses Putra MOOC. Jadi dalam Putra MOOC nanti akan ada beberapa kursus yang akan menggunakan kaedah Putra MOOC, yang mana keseluruhannya nanti akan dijalankan melalui kaedah Massive Open Online Courses. Jadi antara program yang kita ada atau kursus yang kita ada seperti pertanian dan manusia, Malay Arts, dan juga TITAS. Jadi saya teruskan pada ini yang saya nyatakan tadi, pembelajaran kuliah maya yang kita katakan 7 minggu tadi maksimum. Di peringkat awal tadi saya ucapkan tahniah kepada saudara-saudari. Sedar ataupun tak sedar, sebenarnya saudara-saudari sekarang ni menjadi warga sebuah universiti yang berkedudukan 132 dunia. 132 dunia. Tinggi atau rendah tu 132 dunia? Saudara-saudari tahu berapa universiti di dalam dunia? Kita ada lebih kurang 30,000 universiti dalam dunia. Dan 30,000 universiti, kita nombor 132. Jadi bayangkan betapa tingginya kedudukan UPM di dunia. Dan saudara-saudari merupakan warga sebuah universiti yang berkedudukan tinggi di dunia. Jadi ini adalah merupakan satu kebanggaan yang saudara-saudari boleh ada. Nama UPM ni sebenarnya sangat terkenal di luar negara, di China, di Jepun,
Jadi kalau pergi bagi tahu saya pelajar UPM, itu adalah merupakan satu kebanggaan kepada saudara-saudari. Dan kita juga dalam banyak bidang, kita adalah merupakan antara top 100, top 200, 250, 300, 400 in the world. Ini satu perkara yang kita boleh banggakan. Di dalam UPM juga kita mempunyai banyak aktiviti-aktiviti pengantarbangsaan. Kita nak saudara-saudari mempunyai rakan-rakan daripada pelajar antarabangsa. Jadi nak tak nak, saudara-saudari akan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dalam kelas, akan dapat belajar budaya yang baru, akan dapat membuka fikiran saudara-saudari menjadi seorang yang lebih matang. Jadi antara usaha yang UPM ada adalah sebagai contohnya kita mempunyai satellite campus yang kita buat kerjasama dengan Jepun, UPM QTech, dan juga dengan Hsinchu University. Selain daripada itu, kita juga mempunyai summer program di UPM yang kita tarik orang daripada luar untuk datang UPM. Dan kita juga menghantar pelajar, saudara-saudari sekalian, ke luar negara untuk program mobility. Sama ada tempoh masa pendek, seminggu, 2 minggu, ataupun sehingga 1 semester, 2 semester. Jadi gunakan peluang ini untuk saudara-saudari juga mengantarabangsakan pemikiran saudara-saudari. Untuk nanti saudara-saudari yang masuk ke beberapa fakulti yang mempunyai akreditasi antarabangsa, saudara-saudari adalah merupakan pelajar untuk program yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk bidang tersebut. Sebagai contohnya dalam slide ini menunjukkan AACSB. Ini adalah merupakan satu badan yang menjalankan akreditasi untuk program-program di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, SPE. UPM untuk program-program ekonomi, BBA, accounting dan sebagainya. Di peringkat pasca siswaza, kita juga mempunyai collaborative postgraduate programs, yang mana nanti bila saudara-saudari habis bachelor masuk ke master ataupun PhD, saudara-saudari boleh pilih untuk mengikuti program-program yang dijalankan secara dual degree. Jadi antara program-program UPM yang mendapat akreditasi antarabangsa seperti di Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Fakulti Sains, di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi yang saya nyatakan tadi, dan juga beberapa fakulti yang lain. Yang saya nyatakan tadi berkaitan dengan program dual degree, di peringkat postgraduate kita ada banyak partner kita, University of Alberta, Nottingham, Sheffield dan sebagainya. Dan kita ada banyak menjalankan program pengantarbangsaan dengan banyak universiti di dunia. Jadi saya katakan awal tadi, nama UPM ni memang sangat terkenal. Dan pada tahun 2019 kita telah menerima lebih kurang 1,600 pelajar daripada 36 negara datang UPM masuk kelas saudara-saudari. Jadi ini pelajar mobility daripada universiti luar negara. Kita juga telah hantar hampir 1,700 orang pelajar outbound, maknanya pelajar UPM kita hantar ke luar negara, ke 51 buah negara untuk mereka mengikuti program-program mobility, sama ada dalam jangka masa pendek 2 minggu, 3 minggu, ataupun jangka masa panjang 1 semester, 2 semester. Jadi saya nak saudara-saudari gunakan peluang ini. UPM ada memberi sedikit bantuan kewangan untuk saudara-saudari yang berminat untuk menjalankan mobility, tapi kita mempunyai target. Target kita adalah semua pelajar yang akan bergraduate daripada UPM telah pernah mempunyai pengalaman pergi untuk program mobility. Kerana ini adalah merupakan salah satu nilai tambah dalam diri saudara-saudari. Bila kita keluar negara, kita akan lihat budaya yang berbeza. Kita akan lihat mungkin kaedah percakapan, bahasa yang berbeza dan sebagainya. Dan ini sebenarnya akan membuka minda saudara-saudari. Itu yang kita nak. Untuk saudara-saudari menjadi seorang dewasa yang matang.
saya katakan awal tadi kan, universiti adalah merupakan tempat memproses saudara-saudari daripada seorang remaja kepada seorang dewasa. Jadi gunakanlah peluang ni sepenuhnya. Kita mempunyai banyak program, kita panggil sebagai summer school. Walaupun Malaysia ni memang sepanjang tahun sama musim panas, kecuali mungkin sekejap kita ada musim tengkujuh, tapi di peringkat global kita jenamakan ni sebagai program musim panas, summer school. Kerana kalau musim panas di Eropah ataupun di Amerika, pelajar-pelajar mereka akan mendapatkan pengalaman terbang ke seluruh dunia untuk mendapatkan pengalaman. Jadi di sinilah kita ada menawarkan program-program musim panas ini, summer school, dan ini terbuka kepada pelajar antarabangsa dan pelajar Malaysia juga, dan saudara-saudari juga boleh kalau saudara-saudari ingin ikuti. Ada sedikit charge yang kita kenakan kerana program ni dibuat di luar daripada semester. Musim panas tu maknanya dalam bulan 6, 7, 8 lah kebiasaannya, dan itu adalah merupakan waktu cuti semester untuk saudara-saudari. Dan UPM juga menjadi ahli kepada banyak pertubuhan antarabangsa sebagai sebahagian daripada program komuniti. Dan saya kira banyak ataupun mungkin dalam sesi-sesi sebelum ni facilitator ataupun mungkin di peringkat universiti telah minta saudara-saudari untuk ikuti media sosial universiti. So dalam waktu COVID ni ada banyak pengumuman-pengumuman yang kita akan buat melalui media sosial. Jadi saya minta saudara-saudari untuk follow semua media sosial UPM untuk dapatkan perkembangan dari masa ke semasa untuk UPM. Dan UPM juga ini bukan kapal terbang kita lah, kapal terbang Asia, tapi kita terbang tinggi di angkasa. Mungkin waktu COVID ni banyak kapal terbang tak terbang, tapi sebelum COVID ni mungkin pernah saudara-saudari untuk naik kapal terbang yang mempunyai gambar ni, mempunyai lambang UPM, dan ini adalah merupakan satu kebanggaan hasil daripada kerjasama UPM dan AirAsia. Dan UPM adalah merupakan universiti pertama yang dapat menunjukkan gambar livery pada kapal terbang, dan seterusnya diikuti oleh universiti lain. Dan saya kira saya tidak ingin mengambil masa yang lebih panjang lagi. Saya ucapkan selamat berjaya kepada saudara-saudari sekalian. Cuma sedikit pesanan saya untuk waktu COVID ini, jagalah kesihatan saudara-saudari, amalkan penjarakan sosial, doakan sama-sama semoga COVID ini akan dapat kita hancurkan, kita putuskan rangkaian supaya kita dapat kembali semula ke kampus untuk menjalani kehidupan yang bermakna, pengalaman yang berguna untuk saudara-saudari. Dan untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk permulaan semester ni kita akan jalankan secara online, kelas maya, dan akan ada juga penilaian maya yang akan dilakukan oleh pensyarah-pensyarah saudara-saudari. Untuk sesetengah kelas yang kita akan membuat hebahan nanti, apabila masanya tiba, untuk setengah kelas yang memerlukan praktikal secara bersemuka, akan ada antara saudara-saudari akan diminta untuk kembali ke kampus apabila keadaan bertambah baik. Jadi buat masa ni duduk diam-diam di rumah, ikuti semua kelas yang akan dijalankan, gunakan peluang ni untuk berkenalan dengan rakan-rakan baru secara online, dan kemudian nanti bila datang nanti kita boleh berkenalan secara bersemuka. Dan saya mengharapkan saudara-saudari nanti akan dapat memakai jubah UPM ini bersama dengan hood UPM ini, meraihkan kejayaan saudara-saudari sebagai graduan UPM dalam masa 3 tahun setengah, 4 tahun, 5 tahun akan datang. Itu saja daripada saya.
Jadi untuk sebarang hebahan terkini berkaitan dengan akademik dan antarabangsa, saudara-saudari boleh untuk like Facebook UPM dan juga Facebook Timbalan Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Jadi dengan itu sekali lagi saya mengharapkan bahawa saudara-saudari dapat mengamalkan semua SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita doa sama-sama semoga keadaan bertambah baik, dan setiap segala keputusan yang dibuat oleh UPM, Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga oleh MKN, KKM adalah untuk memastikan bahawa kita semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, untuk memastikan bahawa tidak ada kluster-kluster baru yang akan wujud. Jadi dengan itu, sebab kita online dan ini adalah secara recording, jadi tak ada sisi soal jawab. Tapi kalau ada antara saudara-saudari yang mempunyai soalan, saudara-saudari boleh menghantar email kepada saya. Email address saya dvcai@upm.edu.my, dvcai@upm.edu.my. D for Deputy, Deputy Vice Chancellor Academic International, dvcai@upm.edu.my. Kalau tak dapat juga atau tak jelas email address tersebut, layari laman web UPM dan pergi kepada page Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Jadi portfolio saya untuk melihat semua proses pendaftaran kursus, pendaftaran program berkaitan dengan exam dan graduasi. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh nyatakan di situ, hantar email kepada saya dan insya-Allah akan cuba untuk jawab sebaiknya. Jadi dengan itu, sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be safe, stay safe. Kita jaga kita. Terima kasih.